Bismillah. Aku boleh buka lah sebenarnya. Dah. Okay, kita tengok. Allahumma salli wa sallim alaihi. Okey, itu dia nampaknya kita pun dah start Oh, dah mula 8 orang tengok. Okey. Flickering ah. Inilah aku tengah tengok betul-betul lah. Allah, bismillah. Okey, semua okey? Okey. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan para penonton di Facebook Masjid Al-Istighfar yang dikasihi, para jemaah yang lagi dirindui. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pejam celik dah pun masuk tahun akhir. Masya-Allah. 1441 Hijrah. Cepat sekali. Jadi kita hari ini kita akan membawakan live kepada anda di Facebook. Walaupun kita ni berada di masjid, tapi hanya beberapa orang sahajalah di sini. Yang penting kita yakin semua ikut dekat Facebook InsyaAllah. Jadi hari ini ada acara daripada kami lah yang tak seberapa ini. Kami pun kumpulan The Talking Dome dari Masjid Istighfar, kumpulan podcast di Spotify. Di mana anda boleh dengarkan di Spotify. Kalau anda belum ada, just dekat dalam sini dalam handphone ada Spotify, aplikasi Spotify. Apps Search Spotify. dalam download aplikasi Spotify dan cari The Talking Dome. Anda akan jumpa kami bertiga insya-Allah. Saya Ustaz Maaz dan juga kursi yang kosong tu insya-Allah akan dipenuhi sebentar nanti. Yang kursi kosong ni bukan Hungry Ghost ke apa Allah. Memang dah mula. Tapi insya-Allah beliau akan tiba sebentar nanti. InsyaAllah. Okey, jadi acara hari ini akan kita perkenalkanlah flow majlis ini. Sekarang kita akan mulakan zikir, kita akan mulakan tahlil ringkas insya-Allah. Tahlil ringkas, dan kemudian ada zikir munajat, kemudian doa akhir tahun, dan selepas tu azan maghrib yang akan dikumandangkan oleh salah satu daripada kita. InsyaAllah. Nantikan laungan azan daripada salah seorang kita. Dan sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib kat rumah saya sendiri. Nak kita imam ke? Tak boleh, tak sah. Kemudian selepas maghrib langsung datang kembali ke Facebook untuk kita ramai-ramai baca doa awal tahun InsyaAllah 1442 Hijrah. Kemudian diikuti dengan sedikit tazkirah atau peringatan sembang santai insyaAllah sebagainya. Okey, bismillah. Awal kalam. Okey, sebelum tu saya nak minta daripada anda semua untuk thumbs up sama ada kuat ataupun tidak audio. Kemudian bolehlah like and share. Yes. LNS like and share. Semoga yang tonton, bila mereka kongsikan, mereka share, sekali orang lain buka, anda dapat pahala. Adallu ala khairi kafa'ilihi. Akhir tahun dah mula, akhir tahun, tutup akhir tahun dengan amal yang baik. Kerana dia like and share. Share lah paling yang penting like tak ada tak apa. Kemudian memula awal tahun nanti juga dengan share. Masya-Allah, semoga ia menjadi amal jariah insya-Allah. Allahuakbar. Kita minta maaf jika ada sedikit lagging ada kata mungkin ada sedikit lagging, kita mohon ampun dan maaf. Kita lagi berjinak-jinak lah dalam media ini. Boleh mula Ustaz? Okey, bismillah. Kita akan mula dengan sedikit tahlil ringkas. Mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Kita tutup dengan tahun ini dengan berzikir, berselawat, berdoa dan sebagainya insya-Allah. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala alihi kullin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. ورحمة الله وبركاته تعالى إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي باق. لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي مقصود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد حبيب لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 أستغفر 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 الله العظيم تائبون إلى الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل واوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وذريته وأزواجه وذريته وأصحابه وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم khususnya kepada semua yang sedang mendengar, sedang menonton, khususnya 186 orang yang sedang menonton, khususnya semua yang sedang menonton bersama ahli keluarga, ila arwahi ruhil marhum, ahli keluarga mereka dan kenal-kenal mereka, wa usul
وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم ضيف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك لأرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها اللهم اجعلنا في صحائفنا وصحائف والدينا وسادات الحاضرين ووالديهم الجميع بالرحمة والرضوان وادخلنا وإياهم في فسح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انكم من ذيك القبر والنهور إلى جناتك جنات الخلود إلى ذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita akan sambung program kita ini dengan sedikit zikir munajat, mungkin sekitar 5 minit sahaja. Kemudian kita akan mendengarkan doa akhir tahun oleh Al-Fadil Imam Exekutif Majlis Istighfar, yakni Ustaz Muhammad Nu'az bin Salim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin
المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Baik, tuan-tuan puan-puan, para penonton yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita menadahkan tangan dan kita rendahkan hati kita dan juga diri kita memohon keberkatan pada saat-saat akhir asar sebelum maghrib, untuk kita memohon rahmah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rasa keterlanjuran kita, dengan penuh kekurangan kita. Mari sama-sama kita doa akhir tahun sebelum kita masuk ke tahun baru 1442 Hijrah, ya. Mari ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana syu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جراءتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam, semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabatnya. Wahai Tuhan ya Allah, apa saja yang kami telah lakukan pada tahun ini daripada perkara yang Engkau telah tegah, lalu kami tidak bertaubat daripadanya dan Engkau tidak redha serta tidak melupakannya, Engkau tetap mengasihi kami walaupun Engkau berkuasa untuk menghukum kami, dan Engkau menyeru kepada kami supaya bertaubat daripadanya selepas keberanian kami untuk melakukan maksiat kepadamu. Maka sesungguhnya kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah kami apa sahaja perkara yang kami lakukan pada tahun ini daripada perkara yang Engkau redha dan Engkau menjanjikan ganjaran kepada kami. Maka kami mohon padamu wahai Tuhan yang Maha Mulia, memiliki kebesaran dan kemuliaan, supaya Engkau dapat menerima amalan kami dan janganlah Engkau memutuskan harapan kami kepadamu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Mulia, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksaan api neraka. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, alhamdulillah, kita dah pun selesai pada bahagian yang pertama, akhir tahun lah. Secara official ni adalah program akhir tahun kami di Masjid Al-Istighfar. Sangat sedih kerana kebanyakan program kita di rumah. Covid lah. CB. Jadi alhamdulillah untuk tahun 1442, ini adalah program yang terakhir di Masjid Al-Istighfar. InsyaAllah 1442. Tadi 41. Ini masuk 42. Belum lagi. 10 minit. Lagi 10 minit. Oh, kita lagi 10 minit sebelum azan dikumandangkan. Ya, insyaAllah. Jadi apa khabar Ustaz Lufi? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Khabar Ustaz? Ada air manis di depan. Itulah hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan share Facebook page ini. InsyaAllah setiap yang share kamu, kalau orang lain tengok,
kamu akan dapat pahala. Dal alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang tunjukkan kepada kebenaran, kebaikan, orang tu seolah-olah pelaku kebaikan. Walaupun dia tak buat, dia hanya share sahaja. Masya-Allah. Insya-Allah ya. Apa lagi kita nak berehat? Biasa kita sambung Ustaz. Sambung. Kita sambung zikir munajat hingga ke waktu sampai maghrib. Jadi setiap detik waktu kita akhir tahun ni dimanfaatkan insya-Allah. Boleh. Jadi kita satu nasyid Hijaz daripada Ustaz Lutfi. Bukan, tak ada. Allah bismillah. Bila Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tala'al badru alaina Min thaniyatil wada'i Wajaba syukru alaina Ma da'a lillahi da'i Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ayyuhal mab'uthu fina Jita bil amril muta'i Kun syafi'an ya habibi Yawma hashrin wajtima'i Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lagi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sempat satu lagi Ustaz. Okey. Kita nak ambil kesempatan lah untuk ucapkan belum lagi salam al-hijrah. Cuma nak minta maaf segala kekurangan kita di Masjid Al-Istighfar, program-program sepanjang 1441 Hijrah ya. Jadi program seperti Maulid, program keramaian, program Istighfar Day, program apa lagi dulu? Apa-apa sajalah program hari-hari kalau ada kekurangan kuliah dari di online. Kuliah. Ramai support. Betul. Terima kasih juga kerana ramai yang memberikan sokongan
sokongan, terutamanya menonton, sumbangan wang, derma, infak kepada Masjid Al-Istighfar sepanjang circuit breaker period dan kita sama-sama doa supaya semua dapat kesihatan, semua dijauhkan daripada balak dan sakit, insya-Allah. Amin. Moga-moga ada hikmah di sebalik semuanya inilah. Jadi apa lagi kita tambah sebelum azan maghrib? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا wasi'al karami. Itu je lirik dia saya dah. Allahumma salli ala penutup. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana. Azan jam 7.13. Ada mungkin yang sedang berpuasa, selamat berbuka puasa insya-Allah. Besok pun ada mungkin yang nak berpuasa. Dipersilakan, tiada masalah menutup dan memulakan hari tahun baru dengan berpuasa. Itu satu amalan yang baik. Kerana berpuasa ni kita tengok kita akan berada in a state of ibadah sepanjang 13 jam. Ya ke 13 jam? Dari subuh 12, hingga ke 12-13 jam. So masya-Allah itu satu ibadah yang sangat baiklah. Kerana kalau kita solat saja, waktu solat berjauhan. Kalau bersedekah bukan 24 jam kita bersedekah, bukan 13 jam straight, tapi berpuasa tu sepanjang. Yes, kita menahan lapar dan dahaga demi Allah SWT. Dan dalam keadaan beribadah lah kira. Allah 13 jam in the state of ibadah. Yes, memang setiap nafas tu ibadah. Allah. Dikatakan 124,000 pernafasan setiap hari. Masya Allah. Tapi setiap hari lah 24 jam. Kalau 13 jam minus lah. Betul. Masya Allah. 1 to 4,000 divide by 24. Tak payahlah nak kira sekarang. Kita ada whiteboard, nanti kita cuba insya-Allah. Okey, jam 7.11 mungkin zikir yang terakhir ada. Kita kasih habis. Kita kasih habis. Boleh, insya-Allah. Sila. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi Habli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhambil azimi. Baiklah, insya-Allah semoga diampuni dosa-dosa kita, diterima segala amal ibadah kita pada tahun ini. Walaupun banyak ujiannya, ketahuilah segala ujian yang kita lalui adalah atas approval ataupun kebijaksanaan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain tidak bukan untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Baiklah, insya-Allah kita akan melakukan azan maghrib di Singapura, khususnya di Pasir Ris, insya-Allah. Sila, bismillah. Azan. Sini. Sila. Oh, aku. Okay. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب الزد وتتامه والصلاة القائمة التي سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة الأهلية الرفيعة وبأف مقام محمود الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد ربي في والدي ربي في والدي ربي في والدي وارحمها كما ربياني صغيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah tamat sudah azan maghrib di Singapura. InsyaAllah kita akan sambung selepas kami solat maghrib dan kita jumpa nanti insyaAllah ya. Sekitar jam 10 minit ya. 10 minit 10 minit halal lah. Halal 10 minit insyaAllah. Kita akan jumpa sekitar 7.25 7.30 insyaAllah. Ya. Sila selamat jalani ibadah maghrib. Selamat tahun baru. Kita jumpa sebentar lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Selamat tahun baru. Tahun baru semua. Terzoom semua. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, makin bertenaga selepas kita menyambut tahun baru. Alamak, terbuka Selamat tahun baru kepada semua yang sedang menonton, yang daripada tadi menonton kita daripada akhir tahun tadi, berzikir bersama, bermunajat bersama dan juga mendoa akhir tahun. Alhamdulillah kita pun telah selesai sesi itu, maka kita pun telah mendatangi tahun baru tahun 1442 Hijriah, kan? Betul Betul. 1442. 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Tanpa memasa lagi, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan pada waktu yang barakah ini untuk berdoa, doa awal tahun. Betul Ustaz? Dibimbing oleh Ustaz. Sebelum kita mulakan, bolehlah kita selawat sebanyak 11 kali dan kemudian kita boleh. subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sebanyak 3 kali sebelum kita berikan kita mendengarkan doa daripada Al-Fadhil Ustaz Maas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita meledah tangan sekali lagi untuk kita doa awal tahun pula. Jadi kita mulakan awal tahun selepas maghrib tadi dengan selawat, kemudian dengan zikir dan dengan doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal abadiyyul qadim wa antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal wa hadha 'amun jadid qad aqbala alaina nas'alukal asmata fihi minasy syaithanir rajim wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafsil ammarata bis-su' wal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, ahli keluarganya dan mereka-mereka yang mengikuti jalannya. Ya Allah, Engkaulah yang kekal abadi, sedekala yang lagi terawal dengan kelebihan-Mu yang besar dan kemurahan-Mu yang melimpah ruah. Ini adalah tahun baru yang telah datang kepada kami. Kami memohon padamu perlindungan daripada syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam, keturunannya dan bala tenteranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengatasi nafsu yang mengajak ke arah kejahatan dan disibukkan dengan perkara-perkara yang mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani, selawat dan salam ke atas junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan para sahabatnya sekalian, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi menonton pada semua yang menonton pada saat ini 207 orang. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada sekali lagi yang mungkin baru saja buka FB Live Al-Istighfar ni. Kita buka puasa. Buka puasa. Bagi mereka juga yang berbuka puasa, selamat berbuka puasa tadi. Alhamdulillah, kita boleh juga menyambungnya puasa esok seperti mana yang telah dikongsikan Ustaz Nazri sebentar tadi. Boleh juga kita mulakan awal tahun ini dengan beribadah, melakukan ibadah puasa esok insya-Allah.
juga mendapat sunnah hari Khamis insya-Allah. Jadi kita dapatlah meraih kebaikan pada mulanya, pada setiap setiap amalan itu. Kalau kita mulakan dengan kebaikan, insya-Allah dia akan akhir dengan kebaikan juga. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita telah selesai mendoa akhir tahun dan juga awal tahun. Pada sekali ini kita mengambil kesempatan untuk berkongsi sedikit sebanyak mungkin perkongsian tentang hijrah ataupun apa yang mungkin kita boleh lakukan sebagai seorang muslim yang baik, atau kita boleh memperbaiki diri kita pada tahun ini, tahun 1442 Hijrah. Tak begitu Ustaz? Begitu dan begini. Ya, begitulah. Jadi mungkin bagi mereka siapa yang tak tahu, kita adalah antara teman-teman daripada The Talking Dome podcast di Spotify yang mewakilkan daripada Masjid Al-Istighfar, antara salah satu wadah untuk outreach kepada masyarakat kita melalui wadah-wadah yang berbeza. Ada yang seperti Facebook Live seperti gini, dan juga mingguan kita ada juga wadah di Spotify, perkongsian podcast, dan juga perkongsian itu tidak lain tidak bukan adalah perkongsian yang memberi pencerahan agama, yang bermanfaat dan mendidik jiwa. InsyaAllah. Jadi pada hari ini apa yang kita ingin kongsikan? Kita bukanlah nak bincang banyak-banyak tapi kita cuma nak muhasabah diri. Semua yang kita bincangkan ni bukan untuk kita nak mengajar, tapi sambil kita cakap, sambil tengok muka kita sendiri, sambil reflect kita punya tahun lepas, sambil reflect kita punya keadaan diri, sebelum keluarga sebelum ini. Jadi apa yang boleh kita nak improve lah. Perbaiki diri. Perbaiki diri kita. Masya-Allah. Jadi kalau biasanya klise Sazi, orangnya apa kau punya azam tahun baru? Daripada dulu sampai sekarang sama je. Kalau untuk saya, untuk nak kuruskan badan. Allah. Dah kurus dah dapat Dah dapat, tapi kadang-kadang dah naik balik. Macam tu. Maintain kurus maintain kurus badan. Bagus. Azam saya tahun ini adalah seperti mana azam saya tahun lepas. Sama. Konsisten azam. Untuk nak membuat apa yang diazamkan tahun lepas. Untuk complete. Mungkin selalu kan kita pun buat azam bila tahun, kira mula tahun Januari dan sebagainya. Mungkin ni juga adalah actually yang patut kita, bukan salah lah, maksudnya kita pun boleh take this opportunity pada Muharram untuk start benda yang baru, ataupun tak semestinya start benda yang baru, tapi memperbaiki benda yang telah kita lakukan. Ada sebab jangan tunggu Januari, sekarang Ogos kan. Kerana kita tengok tahun 2020 ni adalah daripada Januari pejam celik terus dah Ogos kan. Kerana kita tak plan, tiba-tiba terjadi COVID. Ya, betul. Jadi kalau kita nak menanti hingga Januari 2021, tak tahu sampai ke tak sampai lagi. Betul. Keadaan macam mana? So alang-alang dah masuk Muharram ni, alang-alang pekesam bukan biar sampai ke pangkalan jalan. Alang-alang dah masuk Muharram ni, which is bulan yang pertama di dalam kalender Islam. Betul. Sebaiknya kita bersyukur sampai kita kepada tahun 1442. Telah dipanjangkan usia sampai ke 1442. Jadi buktikan atas kesyukuran anda itu dengan perbanyaknya apa? Banyak beramal ke, banyak meneruskan maksiat ke? Itu nanti kita tengoklah macam mana. So pilihlah yang terbaik. Itu cantik juga, kira macam bila tadi Ustaz tekankan tentang Ogos, kita pun macam pertengahan tahun lah kalau ikut yang Januari punya fourth quarter. So macam kalau kita pun dah faham keadaan new norms kita. So this macam boleh jadi opportunity yang kita refresh balik, menyesuaikan keadaan kita. Mungkin azam-azam kita yang kita tidak dapat lakukan ni, kira macam reboot balik. Boleh tak? Apa yang lagi praktikal yang boleh kita lakukan dalam keadaan yang macam kita limited lah. Kita boleh cakap limited benda-benda yang kita boleh lakukan. So plan balik macam mana kita bagi masa dengan keluarga dan sebagainya. Sebelum ni mungkin agak susah. So this is the time untuk kita mengazam baru. Ataupun dan juga tinggalkan mungkin perkara-perkara yang tak baik yang pernah kita lakukan. Kita ingin kongsikan juga personal experience atau personal azam. 10 perkara. 3. Mungkin Ustaz kita mulakan dengan yang lagi awal lah. Sebelum itu, bagi sesiapa yang nak mulakan tahun baru ini dengan beramal, bolehlah terus pay now ke Dana Masjid Al-Istighfar di S99 UEN number S99MQ0014H S99MQ0014H. Silalah jika sudi
Selain daripada Shopee, Lazada, auction Facebook, silalah jika sudi mulakanlah tahun ini dengan bersedekah sedikit hartanya, semoga ada keberkahan. Terima kasih. Yes, betul. Tepat sekali. Mungkin itu macam tadi Ustaz cakap, kalau jika sudi, kadang kita lupa yang perkara sedekah ni kadang untuk diri kita, bukan untuk kita perlukan masjid ataupun tempat-tempat ni memerlukan dana, tapi kita yang memerlukan untuk melakukan ibadah untuk diri kita, untuk membersihkan harta-harta kita, untuk reflectkan balik apa yang kita telah, macam mana kita punya sumber rezeki dan sebagainya, untuk lagi menjadi seorang insan lebih bersyukur, dan jadi kita realise, oh ni selama ni aku mungkin kurang sedekah, selama ni harta yang aku banyak actually rasa tak, keberkatan dia kurang, harta yang banyak kita rasa sikit dan sebagainya. So opportunity ataupun peluang seperti ini yang kita patut lakukanlah, ambil kesempatan, lagi-lagi pada malam-malam yang barakah, yang mulia ini, insya-Allah. Okey. Baik, terus 10 perkara. Okey, jadi hari ini kita nak kongsikan 10 perkara sajalah. 10 perkara personal experience. Kira 10 perkara yang untuk orang ya, untuk kita semualah. Kongsi bersama. Kita sarankan untuk sama-sama buat 10 perkara yang perlu dilakukan pada tahun baru, pada awal tahun. Bermula awal tahun pasang azam ni lah. Dan 10 lagi perkara yang jangan buat lah. Jadi saya ambil sikit, boleh? Ya. So saya mulakan, boleh? Bismillah. Bismillah, saya mulakan. 10 perkara yang perlu kita buat adalah yang pertama. Siapa yang rajin type kan yang pertama dekat komen buat summarize balik. Menarik. Yang pertama ialah invest for personal growth. Kita kena, orang kata tu sebagai laburan saham. Berlabur bukan sahaja untuk menjana keuntungan dari sudut kewangan kita, tetapi personal growth tu lebih kepada dalaman kita, ilmu kita, minda, dan lebih kepada skills lah. Jadi ilmu itu adalah satu alat yang sangat penting untuk menjamin masa depan kita. Ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu dunia sekalipun, skills. Kerana kita ini sedang dalam satu fasa yang sangat mencabar. Betul. Dan kita kenalah, orang kata tu, ada skills yang relevan untuk melayakkan diri kita untuk mendapat pekerjaan sebagai contoh, ataupun investment untuk perkahwinan, untuk keluarga. Jadi apa sahaja ilmu yang boleh merancakkan lagi hubungan kekeluargaan, jadi belajarlah. Sebagai contoh, kalau ada di kalangan suami tak pandai masak, belajar masak, insya-Allah your spouse will appreciate. Itu je. Masak paling senang masak apa Ustaz? Paling senang masak macam banyak campak-campak. Gini. Wow. Itu skill loh. Ya. Itu skill. Kita campak pun kira skill yang telah lama praktis. Dia paling-paling kan kita kena ada 7 menu je. 7 hari ya. 7 hari. 7 menu mencari cinta. Tak ada. Okey, dia 7 menu. Jadi kita buat menu dulu Paling senang nasi, kicap, telur. Dah, tu satu menu. Settle. Kicap yang, betul tu yang kicap manis. Kicap je tak, nasi. Tak masak terus lah. Nasi dengan telur je, telur goreng. Okey, telur goreng. Kemudian add suplemen kicap so the binatang dia is the telur, nasi is the protein. Then kicap sedikit lah untuk cukup rasa lah. Okey, itu hari pertama. Tu satu. Okey, yang kedua nasi lemak. Nasi lemak ni senang. Senang. Dia sama macam masak nasi tapi tukar dengan santannya. Macam faham. Itu cara saya buat lah. Betul lah. Yang leceh dia is the sambal lah. Nak kena buat sambal dia, cili besar. kering dia nak kena cukatan tapis dia dulu dan sebagainya. Kemudian tu dah, tapi cili, lepas tu ayam goreng dah. Okay, so tu dua. So dua menu. Saya berhenti di 2 menu dulu. Nanti kita bersambung segmen. Ya. Tapi betul, kalau kita belajar kan, kalau kita belajar, orang tak suruh, tapi ini adalah satu investment. Skill, yes. Life skill. Di mana nanti anak-anak akan suka, bapa masak, ataupun mereka ingat isteri tu akan sukalah, ni masak lah. Jadi tak payahlah nak order kat luar ke apa. Betul. Diri sendiri tu jadi food panda. Okey, bapa pakai baju pink dihantarkan dekat table, dining table. Okeylah, tu contoh lah. Jadi saya nak kasih apa-apa pun kita kena ada growth. Kita kena ada sentiasa, lagi satu apa dia? Productivity growth. Masya-Allah. Productivity growth ni dalam ilmu ekonomi. Kan orang cakap macam mana nak growthkan kita punya wealth. Sama juga dalam diri kita. Apa kita punya growth daripada 1441 sampai 1442 ni. Masya-Allah. Yang 1440 dulu
sekarang last year 1441 Hijrah. Jadi 1441 Hijrah ada tak Pening nombor. improvement? So bila 1442 set target dan set goal. Saya rasa memang kena ada goal Masya that Allah. will push you Yes. akan berikan kita semangat. Okey, setelah 1442 Hijrah, aku nak dapat ilmu yang boleh mahir dalam bidang digital. Masya Sekarang Allah. memang ni diperlukan. Betul. So mahir dalam bidang video ke live stream ke, Betul. apalah, Betul. carilah apa yang Bagus, relevan bagus kerana kita tengok nak tak nak, we have lived 12 months. 12 months Betul. daripada Muharram 1441 sekarang dah masuk Muharram 1442. So apa kita punya kelebihan di 12 months ni? Adakah setakat Netflix punya series kita dah complete? Anda dan saya bersama, adakah itu saja? Tak kan, rugilah. Jadi dari segi skill, dari segi apa growth that you have. So masya-Allah, itu satu peringatan yang baik untuk kita, masya-Allah. Self development Self-development. Yes, very good, Okay, masya-Allah. nombor 2 bagi Nazi. Okay, sila. Saya akan mula dengan Ustaz Nazi. antara perkara yang perlu kita buat pada tahun ini adalah mencari sahabat yang soleh. Kerana satunya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masa kita dah berlalu begitu pantas. Kita tengok daripada tahun last year apa? 1400. Last year what year is that? 2019. 2019, masya-Allah. 2019, whatever is happening in 2020, kita tak terfikir sekalipun. So maknanya masa tu bukan di tangan kita. So selagi kita ada nyawa, gunakanlah dengan manfaat. So kenapa saya kata kena cari orang yang soleh? Kerana satu, Islam mengajarkan agar kita bergaul dengan orang yang soleh. Rasulullah SAW mengumpamakan bergaul dengan orang soleh seperti berdekatan dengan seorang yang membawa minyak kasturi. Dia bawa fragrance yang wangi. So orang tu orang yang wangi. Kalau you manfaat daripada dia, you dapat wangian dia. Kalau you tak manfaat daripada dia pun, tapi you dekat-dekat dengan dia, you akan dapat sedikit sebanyak semerbak kewangiannya, masya-Allah. So sangat berfaedah. Carilah orang-orang yang soleh, online dan offline. Very important, online dan offline. Lagi saya ingin sampaikan adalah antara dengan berjumpa kita dengan orang yang soleh itu adalah antara obat hati kita. Kursi saya, minta maaf. Dia macam pintu tu. Jadi antaranya adalah obat hati. Antara obat hati itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bergaul dengan orang soleh. Jadi lagu dia macam mana? Obat hati. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyakkanlah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berbanyaklah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah itu mencukupi. Allah. Jadi antaranya adalah nyanyi. Obat hati itu adalah mencari orang yang soleh. Itu bagi saya lah. Itu satu situ kecil je lah sikit. Nanti kita sambung lagi. So antara satu perkara yang harus dilakukan pada tahun baru ini, carilah, bergaullah dengan orang yang soleh. Orang soleh ni kerananya dia akan ingatkan kita sentiasa kepada Allah SWT, online dan offline. Jadi cari sahabat-sahabat yang biar dia tu ada dekat dalam kita yang social media. Asal kita buka feed kita je, nampak benda yang manfaat. Wallahu ta'ala. Aywa sah kedah. Dari situ saya nak tambah, bukan tambah. Beranilah tambah. Tak tambah. Kira bila sila. amal soleh tu saya teringat salah satu perbuatan juga yang kita boleh lakukan pada tahun baru ini adalah kita create the culture of berbaik dengan jiran. Masya Ini Allah. adalah mungkin yang kita tak tahu lah. Saya tak tahu zaman dulu saya, bila kita dengar nenek-nenek cerita, diorang cakap macam mana culture jiran dulu dengan kawan-kawan jiran dah macam keluarga dan sebagainya. Anak-anak jiran main kat rumah dan sebagainya. Padahal ni adalah betul pesanan ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW juga untuk sentiasa berlaku baik
dan beramal mesra bersama jiran-jiran. Kerana sebab bila kita fikir logically, kita pun tinggal dalam flat, dan kita dengan keadaan kita dengan jiran sangat dekat. Kita sangat memerlukan. Kadang keluarga tu lebih jauh daripada diri kita, daripada jiran kita. Jiran kita sangat dekat. So mungkin these are the opportunity yang untuk kita lagi duduk di negara yang berbilang bangsa dan agama dan sebagainya. Tu tak menghalang kita untuk sentiasa melakukan kebaikan dan juga menghormati antara satu sama lain, dan juga just take care of kita punya jiran lah, sebab kita tak tahu bila-bila masa yang kita perlukan mereka dan juga mereka perlukan kita. Jangan macam ada sifat sombong ataupun sebagainya. Kadang-kadang kita pun tinggal dalam keadaan berbeza-beza background juga, walaupun kita ada yang mungkin lebih memerlukan jiran kita dalam keadaan susah, tak bayar bil ataupun kurang makanan dan sebagainya. Itu pun tanggungjawab kita untuk sentiasa look out for them dan juga make sure diorang dalam keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang sihat dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang Islam dan juga tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Dan juga itu mungkin boleh satu benda yang kita boleh mula untuk lakukan pada tahun baru ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada lagi Ustaz Mas, ada lagi. Dia dah share kongsi pada kita tadi. Okey. Ada lagi. Okey, yang seterusnya adalah untuk kita menghargai orang-orang sekeliling kita. Menghargai orang-orang sekeliling, terutama orang-orang yang kita sayangilah, supaya tak berlaku penyesalan pada waktu kemudian. Kenapa saya katakan begini? Kerana kadang-kadang kita take things for granted. Bila sesuatu dah tak ada, barulah menyesal. Bila orang tu dah tak ada, baru kita kenangkan betapa bahagianya kita bersama mereka, dan kita sayanglah orang-orang yang kita rasa padahal kita boleh spend time banyak dengan mereka, tapi kita tak spend time. Itu sebagai muhasabah diri lah. Macam mana yang selainnya? Sedih. Terus Sedih. Macam dah tak lama itu Betul-betul. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih Ustaz Maas. Jadi kita terus pada saya pula, antara perkara juga yang perlu kita ambil kira untuk tahun baru ini adalah untuk jaga amanah kita, amanah yang telah diberikan. Amanah sebagai orang Islam, amanah sebagai seorang bapa, sebagai ahli keluarga, sebagai seorang anak, sebagai seorang pasangan, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak. Okay. Amanah lagi satu juga ni, amanah yang mungkin ada yang lihat remeh tapi ia efek kepada yang lain. Amanah orang yang booking solat tapi tak datang. Banyak Ustaz. Kan? Betul. Amanah yang booking solat kemudian tidak datang dan tidak cancel. Ni amanah new norm lah kira. Ini betul. New norm yang harus tak dinomkan. Usah di-normalize. Kerana awak mungkin tak nampak, pada awak yang awak booking, alhamdulillah awak telah dimurahkan rezeki untuk mendapatkan slot, alhamdulillah. Tetapi awak tidak hadir, kalau atas keuzuran tu lain cerita lah. Tapi ceritanya adalah you have to commit lah. You can cancel 1 hour before. Can cancel. Kerana kalau misalnya saya kasih ni ada 50 tempat solat. Kemudian orang yang nak pergi solat tu cuba-cuba tak dapat. Betul. Sekali dapat tahu 40 orang datang, 10 tidak datang. Yang 10 orang ni pula dia macam alah tak apalah aku je yang tak datang. Yang sebelah pula tak apa aku juga datang. 10 orang aku tak datang. So dah 10 orang tu, kesianlah orang yang nak booking tu. Dia tunggu daripada 12 malam 12 malam dia tunggu untuk booking slot esok tu. So dia dah usaha and tak dapat-dapat. Kerana awak dah ambil slot itu dan awak tidak manfaatkan. Jadi amanahnya adalah kalau tak nak cancel. Because this is very limited. So itulah, jagalah amanah itu. Kerana khusus dekat mungkin konteks menjadi istighfar, kita kalau bila kita tengok juga dia punya keadaan menunjukkan kita bahawa banyak yang menunggu. Mana yang macam memang kita nampak pakcik-pakcik kita yang sentiasa berada dalam keadaan yang waiting list. Diorang tetap datang, diorang tak macam tinggal, diorang tetap datang, dan dalam 20 orang kadang atau lebih 17 belasan orang yang tetap menunggu, yang diorang bila kita syorkan diorang untuk book, kita dah check kan full. Jadi kita pun cakap pakcik, maaf kita keadaan booking full, jadi cik kena tunggu untuk second round dan sebagainya. So tapi end up kita dapat banyak kosong, kita pun bagilah peluang untuk mereka menunaikannya. So maknanya kita ada demand tu.
Iman tu adalah daripada kita punya community ada demand yang ingin solat berjamaah. Jadi Alhamdulillah. sebagai alhamdulillah itu satu yang patut kita syukuri. Jadi lebih baiklah kalau kita juga sama-sama menjalankan amanah kita untuk beramanah dalam berbooking dan sebagainya. Amanah dan berbooking masya-Allah, satu benda yang tak kita terfikir satu hari akan terjadi. Mungkin dia sebab dia macam teknologi kan. Jadi dia tak rasa dia punya dia bukan dia satu teknologi. Lagi satu angle is Singaporean. Oh yeah. Aku dah book that, itu hak aku, entitlement. Itu hak aku, suka hatilah. Yang penting aku dah book, siapa dapat winner lah. Macam gitu. Siapa tak dapat loser lah. Macam gitu. Which is dalam ibadah konteks, it shouldn't be that way. Shouldn't be that. Wallahu alam. Allah Ta'ala alam. Lagi ingin ditambah? Tak ada lagi tak tambah. Tak ada lagi. Jadi apa lagi perkara yang mungkin saya nak tambah juga. Saya ni personal pun je lah. Kadang kita pernah banyak kali juga dinasihat oleh ibu saya sendiri. Kira daripada dulu, daripada dia suruh saya feel mulalah ataupun seringkanlah solat taubah setiap hari. Oh, masya-Allah. Dia tahu kira saya macam pernah patut tengok nampak nur kat muka. Tak, belum masya-Allah. Belum buat. Indirectly taubatlah kau tu. Taubatlah kau Luffy. Dia banyak kali dia cakap buatlah start. Dia banyak tahu kira mak-maknya nasihat lah sampai cakap mula daripada muda. Mak nampak tau. Nampak dosa. Kata macam lain macam je hari ni buat apa. Kira dia amalan-amalan yang kita boleh lakukan tapi kita lakukanlah in generally lah. Amalan-amalan kita mampu. Actually cuma kita kadang kita bukan mampu je, tapi kita gantikan dia dengan benda-benda yang lebih melalaikan sebagainya. Tapi kita ada peluang contohnya untuk melakukan solat sunnah, tapi kita cakap penat dan sebagainya, tapi kita gantikan dengan perkara-perkara yang seperti benda-benda yang tidak berfaedah lah. So actually kita ada masanya, cuma kita this is my time for Netflix, this is my time untuk rehat. Tapi rehat tu Instagram dan sebagainya. Padahal kita boleh juga selitkan masa. Kalau kita tak mampu untuk sediakan masa, at least pada awal pun selitkan masa. Lama-lama dia akan jadi rutin, dan mana kita sediakan masa, sediakan tempat, mungkin sediakan pakaian untuk ni time aku untuk duha. Ni time aku, jangan kacau. Pukul 11, pukul 10 time aku untuk duha. Jangan call, jangan message. Dan sampai tahap gitu tu adalah yang dia punya ideal lah. Jadi sebab tu as a start mungkin kita selitkan masa at least untuk melakukan amalan-amalan atau sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan sebagai seorang yang beriman. Kerana kita takut kalau kita tak buat at our own sweet time, takut nanti against us takut nanti kita diletak di tempat yang kita terpaksa buat. Saya macam baru berbual pasal ni juga seram. So tak adalah, maksudnya example sakit. Example sakit. Sekarang ni tengah sihat kita tak buat. Nanti dah sakit baru sibuk lagi ni. Tapi memang kadang-kadang Allah kasih sakit tu untuk sekarang kau dah tak ada alasan lain. Now is the time for sampai you terpaksa, to no choice. Yes. Sebaiknya jangan sampai begitulah. Tapi kadang-kadang benda itu berlaku, hikmahnya oleh Yang Maha Bijaksana adalah untuk kita kembali dan kembali kepada Dia. Allah alam. Jadi baguslah rentetan daripada Ustaz Lutfi punya muhasabah lah, dia punya personal reflection. Saya pun macam kadang-kadang kita tertanya, tadi dah tervisualize sekejap kalau aku kat depan Tuhan Allah. Asyik sedih je kalau aku kat depan muhasabah. Muhasabah kalau depan Tuhan, nanti dia tanya apa yang kau dah buat, apa yang aku dah kasih kau ni semua, faham bahasa Arab, faham agama. Ni untuk ustaz lah, ustaz-ustaz pendakwah kan. Sebab tu kalau kita baca hadis orang alim ni paling takut sekali pasal azab dia paling berat sekali dekat akhirat. Asyaddu kata Allah kata Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Azab yang paling pedih pada hari kiamat bukan orang munafik, bukan orang siapa-siapa, tapi orang alim yang dia tidak dimanfaatkan ilmunya. Dia orang alim nama orang alim. Ada memang label tu orang alim, cuma dia tak bermanfaat. Jadi itu yang akan paling saya risaulah. Orang akan macam bagus jadi ustaz ni orang salam, kasih kuih, kasih tu, kasih ni, tapi ke akhirat kita tak tahu macam mana, lepas ke tak. Kita takut amanah yang dipegang. Jadi saya bayangkan Allah tanya, sekarang pandai bahasa Arab, berapa kitab tu semua dah buka dah. Berapa kitab tu kat rumah tu dah buka, dah baca, manfaatkan tak kepada orang ramai? Pandai tak adakah setakat copy and paste ataupun kamu proses, gunakan thinking untuk menyelesaikan masalah masyarakat kan? Jadi apa beza
kalau kita hanya rujuk kepada buku Melayu dan kitab buku Arab, itu untuk saya lah. Jangan pula Ustaz kena belajar bahasa Arab. Tidaklah, ini untuk sendiri muhasabah. Satu lagi penyesalan saya rasa yang mungkin boleh berlaku kepada diri saya ialah takut kalau dah tak ada, lepas tu tak dapat hafal Quran banyak-banyak. Tu je. Dah tak ada, macam tak ada sebab. Masya-Allah. Seram Seram. Saya sikit hari kurang tidur dalam beberapa hari kerana kita menyambut anak kelahiran yang ketiga. Masya-Allah. Alhamdulillah, barakallahu fil mahub. Menyerap. Jadi kurang tidur tu, turun naik hospital dan sebagainya. Kerana kekurangan tidur tu mengakibatkan membaca ayat Quran tu macam ada yang kita tahu ayat tu, tapi kita bila baca tu macam tersalah. Tu macam kita ulang lagi, apasal tak kena ni. Seram tu seram. Itu je kita macam terfikir, terreflect, kalaulah kena tarik nikmat membaca Al-Quran. Bagi yang tahu baca Al-Quran tapi tak selalu baca, kemudian rasanya walaupun tu satu ayat sekalipun, tak sampai ayat, dalam 2-3 words inside di ayat, ulang-ulang kita baca rasa betul, kita bacanya betul tapi rasa macam salah. Kerana kekurangan tidur tu, the effect perkara itu. So macam terus macam terasa ni kalau nikmat kena tarik ni, ya Allah, takut. Ada pesanan juga daripada masyayikh kita amalkan dekat rumah ni 3 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran satu hari satu muka surat, baca hadis satu hadis, tak kisah apa hadis, baca satu hadis satu hari satu. Yang ketiga, istighfar ataupun selawat sebanyak 1 sekali. Ini untuk mendapatkan keberkahan di dalam rumah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi boleh turut sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, mungkin kita terus ke beberapa perkara-perkara yang mungkin kita elakkan atau jangan buat pada tahun ini. Silakan Fadil. Nak cari balik nota mana dia. Ada. Mungkin saya bacakan nota. Jangan tergesa-gesa nak kahwin. Huraikan dia, statement dia agak heavy, tapi mungkin boleh huraikan. Kenapa? Bukan untuk ustaz Jangan tergesa-gesa nak kahwin. Okey. Ada orang dia nak kahwin ada banyak sebab. Disebabkan kerana mereka dah apply rumah. Bila mereka dah apply rumah, dapat rumah, dan bila dapat rumah, HDB memerlukan surat 3 bulan selama 6 bulan lah. 3 to 6 lah. Depends on orang appeal apa, tapi longest 6 bulan. Jadi mereka nak cepat-cepat kahwin sebab nak dapatkan sijil pernikahan untuk nak kasih HDB. Ada yang kahwin disebabkan kerana umur dah lanjut, dah 30-an kan, dan nak cepat-cepat lah. Bagus, Alhamdulillah. Tapi kita kena tahu perkahwinan itu bukan sahaja menghalalkan yang haram, bukan sahaja untuk menghalalkan hubungan, tetapi ia lebih daripada itulah, kerana expectation dia sangat tinggi. Kata Nabi SAW, kalaulah seorang lelaki datang meminang ini kepada anak gadisnya, kalau dia terbukti baik akhlaknya dan agama, maka kahwinkan cepat-cepat. Kalau tidak akan berlaku kerosakan. Kenapa kerosakan? Kerana once kalau masyarakat tu tak betul, dia depends on family yang tak betul lah. Jadi family tu depends on dua insan, suami dan isteri. Jadi sebab itu dia ada impact. Kalau kita sendiri belum betul, belum bersedia, kalau kita masuki dalam alam rumah tangga, ia akan merosakkan, ia akan kita contribute kepada kerosakan family, masyarakat. Snowball lah. Ya, dia macam snowball lah. Tapi ini saya punya pandangan je. Saya terima, saya sokong pandangan peribadi, pandangan yang baik. Jangan tergesa-gesa. Tak ada orang paksa cepat-cepat. Even kalau mak bapak paksa cepat-cepat pun, it's your dia biasanya pressure lah ustaz. Dia pressure. Ada banyak factor. Kita okey ustaz, tapi mak bapak kita kad dah keluar. Itu paling dia punya selalu kad dah keluar. Jadi kad bila kad jemputan sudah keluar. Maknanya date dah ada. Tak tahu lah kenapa. Macam mana kad bila dah keluar sih? Tak, dia memang dah set, tapi itulah entahlah. Dah
tergesa lah tu maksudnya, tergesa, usah tergesa. Allah maksudnya Sayyidina Muhammad. Baik, untuk saya pula, saya masuk silakan. sedikit. Perkara yang tidak harus dilakukan atau disambung ke tahun yang baru ini adalah online shopping. Kita relevan kita masuk sikit online shopping, kerana online shopping sekarang ni lagi senang online shopping daripada kita nak menderma. Kerana proses derma ni lambat. Saya dah sarankan kita patut nak derma ni macam online shopping, senang, tap dah habis dah. Terus senang. Macam kita browse nak apa, terus enter, kad semua dah ada kat dalam, terus derma. So, benda senang. kena macam Cepat. main dengan algoritma. Cepat. Sebab kan Yes. algoritma Facebook dia dah tahu kita yang shopping tu. Nanti saya pernah dapat satu Lazada. Dia punya caption bila saya scroll, saya tak follow tau. Mass for Nation. Dia cakap we miss you. Alamak, dia dah Kira sudah macam tahu. Dah pernah tengok, lepas tu dah lama tak tengok, dia we miss you. Dahsyat. Betul, kerana Dahsyatnya telefon kita algoritma. ni mempunyai telinga dan juga Yes. mata. Di mana dia mendengar dan mengikuti apa Lepas tu jua. kita cakap, aku nak derma Dia keluarkan Masya dia nice gitu, derma. Dia keluar sponsor semua derma ni je. InsyaAllah. Betul. Kerana nombor satu kena ingat, kita ni tengah di ambang pandemik, di mana kita perlu banyak bersimpan. Banyak simpanan. Tetapi yang harus dibelanjakan adalah dengan menderma. Itu tak ada masalah, kerana tak ada orang pernah miskin dengan menderma. Tapi banyak orang miskin dengan shopping. Itu yang kita tahu betul lah. Jadi hakikatnya banyakkan berderma, kurangkan shopping. At least seimbang lah. Sayanglah. Kerana kita tengok untuk hari Jumaat kita nak derma dekat masjid pun dah susah. Tapi jangan lihat yang itu, lihat kepada alhamdulillah kita ada banyak nikmat untuk online donation. So tak boleh terlepas. Dan juga PayNow ni masya-Allah, nikmat PayNow. Betul. Nikmat PayNow ni nanti saya tengah nak buat kitab nikmat PayNow. InsyaAllah ni artikel lah ni, artikel. Masya-Allah, kerana mudah nak kita nak carousel, senang PayNow, nak beli homemade itu business. ini PayNow kan, masya-Allah tabarakallah. Nak derma pun dah boleh PayNow, dah tak ada alasan lagi. Jadi bagi yang sudi untuk PayNow ke Masjid Istighfar, nombornya UN number S99MQ0014H, S99MQ0014H. Mudah-mudahan, kerana bila kita menderma ni itu confirm masuk kita punya account akhirat. Tapi kalau yang lain tu tak tahu lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan. Saya boleh kongsi sikit juga. Tadi Ustaz ada kongsikan tentang kira online ataupun social media, Facebook dan sebagainya. Mungkin perkara yang kita boleh lakukan atau kita elakkan pada tahun ni adalah merasa seronok ataupun merasa tidak ada apa-apa bila membuka aib seseorang. Kerana kita, sebab dia terlalu menjadi perkara yang sangat normal sampai kita tak perasan kita tengah lakukan tu. Sebab kita nampak banyak sangat benda yang viral dan sebagainya, benda yang biarlah dia menyalak, tidak baik. Biarlah dia menyalak. So kita macam kita dah rasa seronok, kita kongsikan, kita share, kita cakap, dah tak rasa benda tu adalah satu benda yang salah. Tu yang seram lah maksudnya. Kita dah sampai dah tahap level tu. Bila saya time ada satu masa tu kita mengajar atau kita baca tentang akhir zaman dan sebagainya, dalam keadaan yang fitnah ataupun fitnah tersebar sampai kita dah tak tahu keadaan mana yang betul, mana yang benar. Dia punya source tu dah tahu. Kita dah terlalu banyak artikel ke, dah terlalu banyak perkongsian. Kita dah tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang source fake news, mana satu yang salah, nak dengar cakap siapa dan sebagainya. Itu yang terjadilah saya rasa. So benda-benda ni adalah benda-benda yang kita patut sedar. So kita patut realize bila kita ingin lakukannya, benda-benda ini tidak baik ataupun tidak sepatutnya kita merasa gembira, seronok ataupun kita tidak merasa apa-apa pun. Kita patut rasa takut ataupun segan dan takut akan diri sendiri. Sebab bila kita buka aib orang, kita tak tahu aib kita macam mana Allah jaga dan sebagainya. Kita boleh juga mengundang kepada aib kita terbuka dengan membuka aib orang lain. So perkara ini amatlah baik untuk kita elakkan. Mungkin boleh mula daripada saat ini. Allah. Sekarang juga saya tambah sedikit, Ustaz. Sabda Nabi SAW dalam perkara yang Ustaz katakan itu, kerana masalahnya itu adalah kerana sendiri. Siapa nak teguh bila sendiri? Jadi kat sini Nabi SAW bersabda sebuah hadis yang bermaksud seseorang dapat terpengaruh oleh agama kawan karibnya. Kerana itu hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapakah dia bergaul. So look at your circle of friends. Kembali kepada tadilah, kawan yang soleh tu. Aywa, perlu kita cari.
Nanti ada orang tanya Ustaz, kalau saya ada member-member yang Nama dia Soleh. Oh bukan. Kawan saya ada. member yang tak baik ni macam mana nak tinggalkan ke macam mana? Saya pun perlu kan. Ya. Kan? Ya. Oh, tanya. Bukan soalan. Aku tanya soalan. Okey. Saya Oh. tanya. Tak bagi kalau tanya saya lah, tengok faktor umur lah. Kita dah umur dah macam mana. Tengok kalau dia ada manfaatnya, kita teruskanlah. Tapi kalau dia bad influence kepada kita, kepada keluarga kita, kepada agama kita khususnya, kerana at the end of the day agama mainkan peranan yang sangat besar. Kerana kita bukan tinggal di dunia ni sahaja. Priorities lah. Kita dunia akhirat. So we need to protect our religion, our ibadah, our amal ibadah. Sekarang dah bukan cerita banyak beramal, tapi lebih kepada jaga amalan awak. Amalan yang kita buat tu walau sedikit, kita kena jaga sampai tak hilang. Pasal kadang orang buat banyak amal, yang bagusnya buat banyak amalan lah, because you never know amalan mana yang akan dengan izin Allah SWT, rahmatnya kita akan masuk syurga Allah SWT. Tapi at the same time pun kita perlu nak jaga amalan kita. So kalau kita ada kawan-kawan yang akan, for example lah, yang macam Aib dan sebagainya, dia ajak kita gosip dan sebagainya, kita pun layan, dia telah kacau kita punya amalan. Kesucian That's why so, penting ilmu tasawuf, tazkiyah, ulama-ulama. Ini semua perlu selaraskan dengan ilmu tauhid. Kalau kita nak belajar akidah, nak belajar fikih, hukum, kemudian belajar tentang iman, akidah. Ni dua ni kalau belajar, kalau kita load banyak-banyak data, tapi kalau kita tak belajar the third aspect yang tazkiyah ni lah, tasawuf, iaitu hati, apa yang menyebabkan amalan tak diterima, terhapus kan, apa yang menyebabkan amalan diterima, tu semua penting. Saya ada satu analogi lah. Analogi ni dah lama pakai, tapi pakai lagi. Mungkin ada orang baru pernah dengar. Tidak ada masalah. Dia ibarat kan, kita kat dunia ibarat pengembara, traveller. Jadi setiap traveller tu dia bawa beg sandang, bawa beg luggage. Jadi kita kumpulkan amalan, kumpulkan baju-baju semua, letak dalam luggage. Amalan kita semua dalam luggage. Bila kita letak dalam luggage, tentu kita nak beg kita besi, kuat, beg kan? yang bagus, beg quality, yang bagus, protector. Protect. Kemudian kalau kita ada barang-barang yang kaca, kita letak fragile. Yes. Kita labelkan supaya orang-orang handle with care. So bila kita dah pergi ke sana, terbang, bila dah sampai ke alam akhirat, bila dah kita buka luggage kita, mudah-mudahan amalan kita semua masih baik. Masya-Allah. Kerana banyak kali juga berlaku. Kalau sistem tak betul, beg tak bagus, kita pergi sana, pecah kita punya beg. Masya-Allah. Jadi ibarat itulah amalan kita. Ataupun bagnya sampai, tapi dalam semua pecah. Yes, dalam pecah, tak guna. Aku dah buat ni lebih teruk lagi, orang lain ambil kita punya amalan. Allah. Itu kan kata Nabi, kata muflis. Pahala orang lain ambil daripada kita. Sampai kita dah tak ada, dalam luggage kita dah tak ada lagi barang-barang yang nak kasih kepada orang yang claim kat kita. Pasal kita mengumpat dia, dosa mengumpat, dosa menzalimi, diorang akan datang claim kita. Itu kalau satu orang ada 10 charge. Ya, kalau 100 orang masing-masing ada 10 charge, dah berapa ribu dah nak claim pahala kita. Sampai bila kita dah bankrupt, tak ada amalan, Nabi kata kita akan ambil diorang punya dosa. Itu jadi orang yang paling rugi. Itu muflis sebenar. Dia tak ambil buat orang yang dosa orang yang dosa. Jadi pahala dah tak banyak. Dia tak buat dah tak ada dosa tapi dia dan negatif dapat negatif 1000. Tak buat pahala tapi orang lain dapat pahala dia. Itu muflis sebenar. Alhamdulillah. Jadi kita kena tahulah apa perkara-perkara yang menyebabkan amalan kita itu terhapus. Walaupun banyak tak guna. InsyaAllah. Allah. Quality ibadah. Baik. Masya-Allah. Baik. Lagi Ustaz, kita tamat tu kita boleh akhiri. Makin cakap nanti makin takut. Betul. Lebih baik kita solat taubat ramai-ramai. Betul. Astaghfirullah. Lagi atau kita dah hampir waktu Isyak. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menonton. Masih boleh kongsikan live ini ataupun boleh mengikuti kami di podcast juga di Spotify The Talking Dome. Kita juga memberi perkongsian yang bermanfaat insya-Allah untuk penonton dan pendengar kami. Berikan komentar ataupun feedback kepada kami agar kita dapat lebih baik memperbaiki outreach kami kepada masyarakat kami melalui online. Follow our social juga, Media Istighfar. Media Istighfar di Instagram juga ada banyak-banyak konten yang akan memberi manfaat insya-Allah. YouTube Al-Istighfar Mos dan juga Facebook ni lah Al-Istighfar Mos. Mungkin hari ni ada yang baru saja jumpa Facebook page ni.
Mungkin boleh Where like. have you been? Where have you been? Setahuan sih. Follow lah. Kita antara jangan benda-benda yang boleh akan kuat adalah follow lebih ramai atau masjid-masjid. Sebab banyak Follow, masjid-masjid, subscribe, subscribe benda-benda yang share. bermanfaat. Jadi Benda-benda yang environment kita sentiasa benda-benda yang betul. baik, insyaAllah. Okay. Satu lagi, Silakan. selain daripada follow, kita kan nak create macam ekosistem. You kena share. Like and share, like, share. Memang betul share. Jadi bila kita kat newsfeed tu banyak Algoritma dia lah. Yes, auction masya-Allah. tapi banyak amalan-amalan lah. So Jadi rajin-rajin. Facebook pun recognize, kau you suka perkara-perkara ini. Yes. Facebook akan Dan push. share ni bukan saja di Facebook. Share di Facebook, share di WhatsApp, Yes. share di mana-mana lah. Kerana ini share yang bermanfaat. Betul. Share yang mendidik jiwa. So masya-Allah, jika sudi Perlu sudi. selagi nyawa di kandung badan, bukan mengugut, bukan ugut, bukan. Astagfirullahalazim. Reminders. Okay. Baiklah, terima kasih insya-Allah. Terima kasih kerana terus menonton. Semoga kita mendoakan semoganya ada yang bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Kita berjumpa sekali lagi insya-Allah di masa-masa akan datang. Dengan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah 1442. Al-hijratu rihlatu hadina amal al-islam. Terima kasih. Penau. Dah Abang Syahrul.